Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memulakan video saya dengan menunjukkan contoh pembelajaran dan pengajaran menggunakan bahan bantu mengajar BBM yang telah saya sediakan. Okey, baiklah. BBM yang telah saya sediakan ialah bagi tajuk kata ganti nama diri. Di sini saya telah meletakkan nota dan gambar bagi merujuk kepada penerangan bagi kata ganti nama diri ini, dan saya telah memberikan beberapa contoh di tepi gambar tersebut. Dan di sini saya telah sediakan soalan dan saya akan meletakkan roda supaya murid-murid boleh memutar roda tersebut dan mendapat soalan yang diberikan. Assalamualaikum murid-murid. Hari ini cikgu akan mengajar tentang kata ganti nama diri. Kita tahu tak apa ni kata ganti nama diri? Tak tahu. Okey, hari ini cikgu akan terangkan tentang kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Okey, kata ganti nama diri pertama ni ialah digunakan bagi orang yang bercakap. Contohnya, aku. Ni bukan kasar ya. Cakap aku cikgu. Sabar. Contoh. Aku, saya. Kalau bahasa Islam pula kita boleh guna hamba, patik, better. Lepas tu kalau ramai kita boleh guna kita, awak dan saya. Lepas tu kami. Kami tu kita cikgu. Tak, kami kita. Kami. So sebenarnya kata-kata nama kedua pula. Kata ganti nama kedua ni ialah digunakan ketika berbual dengan seseorang. Okey, awak tengok tak dia orang berbual ni? Okey, macam ni. Macam contohnya kamu. Ni kata ganti nama kedua juga. Okey, lepas tu anda, kata ganti nama kedua. Lepas tu kita boleh guna engkau, awak. Okey, tu refer tu kita tunjukkan untuk seorang. Lepas tu kalau bahasa Islamnya biasanya kita guna tuanku untuk tunjuk untuk raja. Dan kalau ramai pula, contohnya ramai kan kita 3 orang, kita boleh guna kalian. Faham? Okey, yang terakhir ialah kata ganti nama diri ketiga ialah merujuk kepada orang ketiga. Merujuk kepada orang ketiga, contohnya dia, orang yang macam tak dekat dengan kita. Lepas tu kita macam ni, dah cakap-cakap lepas tu kita kata dia. Mengumpat itu cikgu. Bukan mengumpat, kita nak kata dia cantik ke. Lepas tu macam lagi dia, mereka, beliau dan baginda. Okey, tu je. Faham ke? Ke susah sangat nak difahamkan sekarang ni? Nak buat aktiviti. Tak, sabar. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu semua bentukkan kumpulan untuk 2 orang. Okey, Alia dan Amira dah ada kumpulan dah? Dah, cikgu. Okey. Berdua. Yes. Ni cikgu panggil roda putaran. Okey, kat sini seorang kena hantar wakil. Contohnya Alia atau Mira kena hantar seorang untuk putar roda ni. Lepas tu bila dia berhenti, contohnya dia berhenti kat sini. Soalannya, kata ganti nama diri manakah yang digunakan dalam bahasa Islam? Okey, lepas tu korang berdua kena berbincang. Lepas tu dalam bahasa 10 saat korang mungkin bagi tahu jawapan. Faham? Okey. Soalan ni cikgu bawa kat meja korang lah. Cikgu korang nak kita. Cikgu tak ada ni. Korang. Okey. Mira dengan Alia dapat soalan ni. Okey. Cikgu baca soalan. Kata ganti nama diri manakah yang digunakan dalam bahasa Islam? Okey, cepat cari apa dekat sini. Ni biasa. Ni macam jarang kita guna kan? Ni kot cikgu. Apa ni? Hamba. Okey, betul. Jadi itu sahajalah video pembelajaran dan pengajaran saya bagi bahan bantu mengajar yang saya sediakan. Jadi seterusnya saya akan kaitkan aspirasi sistem pendidikan dalam pembelajaran saya tadi. Jadi di sini saya telah memilih 3 daripada 5 aspirasi pendidikan yang saya dapat terapkan dalam pengajaran saya tadi. Iaitu yang pertama ialah
ialah 100% enrollment merentas semua peringkat pendidikan daripada sekolah prasekolah hingga menengah atas, iaitu menjelang tahun 2020. Okey, di dalam pengajaran saya, akses yang akan saya berikan kepada murid-murid selepas pengajaran saya di dalam kelas ialah saya akan meletakkan bahan bantu pengajar saya di papan kenyataan di belakang kelas. Okey, jadi hal ini akan membolehkan murid-murid untuk terus menggunakan bahan bantu mengajar saya untuk melakukan ulang kaji atau ingin mencuba semula aktiviti tersebut. Okay, sini. Okay, yang seterusnya ialah kualiti. Kualiti ialah bagaimana kualiti sesuatu cara pengajaran dan pembelajaran itu disampaikan oleh guru kepada dan sejauh manakah ia dapat memberikan kefahaman kepada anak murid mereka. Okay. Bagaimana saya nak menerapkan kualiti dalam pengajaran saya sebentar tadi ialah dengan mengadakan aktiviti yang telah saya sediakan ialah aktiviti putar roda. Okay. Aktiviti ini dilakukan dengan murid-murid akan menghantar wakil untuk memutar roda dan akan menjawab soalan berdasarkan di mana roda tersebut berhenti. Okay. Kemudian murid-murid akan berbincang tentang berbincang di dalam kumpulan dalam masa yang telah ditetapkan, seperti video ini. Okay, soalannya, kata ganti nama diri manakah yang digunakan dalam bahasa istana? Okey, cuba cari apa dekat sini. Ni biasa. Ni macam jarang kita guna kan? Ni kot cikgu. Apa ni? Humble. Okey, betul. Betul tak? Okey, dalam aktiviti ini juga saya akan menerapkan nilai-nilai murni dalam diri murid-murid dengan saya sendiri akan menjadi sebagai role model kepada mereka. Sebagai contoh, jika situasi ini berlaku, okey, Alia pusing. Okey, Alia boleh pusing sekarang. Okey, Alia, soalan dia, Alia kena bina satu ayat daripada kata ganti nama diri ketiga. Bang Ida buat apa tu? Awak ni kenapa buat ayat macam tu? Salah. Apalah salah. Alah. Jangan cakap macam tu. Yalah, tak apa, dia tengah belajar kan. Tak apa, Alia. Nanti cuba lagi ya. Jadi apabila situasi ini berlaku, saya akan menegur anak-anak murid saya dengan lembut dan tidak menggunakan sebarang kekerasan. Okey. Hal ini secara tidak langsung akan menunjukkan nilai murni yang baik kepada murid-murid. Jadi apa yang saya dapat simpulkan dari kualiti pengajaran saya ialah saya bukan sahaja berkongsi pengetahuan sahaja, tapi saya juga menerapkan tentang nilai-nilai murni yang perlu ada dalam diri murid-murid tersebut. Okey, aspirasi terakhir yang telah saya pupuk dalam pengajaran dan pembelajaran saya ialah perpaduan. Perpaduan ialah sistem pendidikan di mana menawarkan pengkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Di sini saya dapat mengaitkan pengajaran dan pembelajaran saya dengan perpaduan adalah apabila saya ingin membentuk kumpulan, apabila saya ingin membuat aktiviti tadi. Okey. Jadi sebagai contoh, jika anak-anak murid saya terdiri daripada pelbagai kaum, saya akan membentuk satu kumpulan tanpa mengira kaum tersebut. Hal ini akan membuatkan anak-anak murid saya tidak akan merasakan jurang perbezaan antara kaum dan berasa mereka adalah sama sahaja. Okey, seterusnya saya akan mengaitkan 2 daripada 6 aspirasi murid di dalam pengajaran dan pembelajaran saya. Okay, yang pertama ialah setiap murid akan mempunyai kemahiran berfikir. Okay, dalam aktiviti roda yang saya sediakan tadi, saya telah menyediakan beberapa soalan di dalam roda tersebut. Jadi apabila murid-murid ingin menjawab soalan tersebut, dia perlulah menjana pemikiran
untuk memikirkan jawapan yang perlu diberikan. Inspirasi murid saya yang terakhir ialah setiap murid akan mempunyai kemahiran memimpin. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila dalam sesebuah kumpulan, murid-murid akan melantik seorang ketua untuk memimpin kumpulan mereka. Hal ini akan melatih murid-murid sejak awal lagi bagaimana untuk memimpin sesuatu kumpulan atau keadaan yang dihadapi oleh mereka. Saja video saya untuk subjek pengantar pengajian pendidikan. Saya harap akan berjumpa lagi pada tugasan yang akan datang. Sekian, terima kasih.